Parlimen boleh bersidang semasa darurat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata perkara itu termaktub dalam Sab Perenggan 14-1-B Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang menyatakan Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana difikirkan sesuai oleh Seri Paduka atas nasihat Perdana Menteri. Katanya Al-Sultan Abdullah bertitah tanggapan sesetengah pihak bahawa pelaksanaan proklamasi darurat menghalang Parlimen untuk bersidang adalah tidak tepat. Perlu ditegaskan di sini bahawa perkenan Seri Paduka Baginda kepada nasihat Perdana Menteri berkenaan pengisytiharan proklamasi darurat pada 12 Januari 2021 adalah semata-mata sebagai langkah proaktif membendung gejala wabak COVID-19 yang telah meragut lebih 1,000 nyawa setakat ini. Katanya dalam kenyataan seperti dipetik bernama 24 Februari 2021. Susulan titah tersebut, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengeluarkan satu kenyataan. Izinkan Jom Channel membaca kenyataan tersebut sepenuhnya agar tidak ada mana-mana individu yang bebal yang kemudiannya membuat laporan polis kononnya pemimpin Pakatan Harapan derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Majlis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di atas pandangan yang dizahirkan hari ini bahawasanya Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Seri Paduka Baginda atas nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini selaras dengan apa yang termaktub di dalam Sab Perenggan 14-1-B Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ini juga merupakan pendirian Pakatan Harapan serta majoriti ahli-ahli Parlimen bahawa pada ketika pihak eksekutif dan kehakiman boleh berfungsi sewaktu darurat berkuasa, Parlimen juga perlu terus memainkan peranan dalam memastikan urus tadbir kerajaan terjaga dan proses semak dan imbang diteruskan. Oleh itu kami akan mendukung penuh hasrat Seri Paduka Baginda untuk memulihkan kedudukan Parlimen dalam memainkan peranan penting dalam perlembagaan Malaysia, mengetengahkan isu-isu serta masalah yang dihadapi rakyat dalam usaha membendung pandemik COVID-19 serta merancana langkah-langkah bagi menghidupkan semula ekonomi negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu menjunjung titah dan segera menasihati Seri Paduka Baginda untuk memanggil sidang Parlimen seawal bulan Mac seperti mana diperkenan tuanku di dalam takwim Parlimen sebelum ini. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Nampak tak? Frasa atas nasihat Perdana Menteri menunjukkan yang penggantung Parlimen itu bukan Yang di-Pertuan Agong tetapi Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan baginda perkenan pengisytiharan proklamasi darurat pada 12 Januari 2021 lalu adalah semata-mata sebagai langkah proaktif membendung gejala wabak COVID-19. Demikian Yang di-Pertuan Agong menempelak Muhyiddin dan semua pengkhianat dengan sekali tamparan titah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Bagi gerombolan Tebu Atap yang begitu teruja dengan penggantungan Parlimen yang mengakibatkan semak dan imbang terhadap menteri dan timbalan menteri tidak dapat dilaksanakan, segeralah bertaubat. Perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Namun dengan penggantungan Parlimen tiada ruang untuk pertanggungjawaban jemaah menteri dan para menteri. Menyokong perampas kuasa memandulkan Dewan Perundangan dengan menafikan hak rakyat untuk mengutarakan kegusaran masing-masing menerusi wakil-wakil mereka adalah satu kezaliman. 70 orang menteri dan timbalan menteri dan 3 orang duta khas Perdana Menteri. Rakyat tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Ingatlah, mengambil gaji dan allowance untuk diri sendiri dan keluarga tanpa menunaikan tanggungjawab sepenuhnya hanya akan menitis jalan ke pintu neraka. Sama-samalah kita fikirkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.